time tu barulah saya sedar, rupanya aku ni tak ada apa-apa pun, ya, hati aku kosong, kan, sampaikan Allah bagi kesedaran macam ni sekali. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Siti Masmira binti Muslihin dan saya Aini Hadiah binti Azmain di dalam YM Podcast Santai, Berhikmah dan Kontemporari yang dibawakan khas oleh Yayasan Maghfirah. Okay. Baiklah, okey. Tajuk kita pada hari ini apa dia tajuk? Bincang ni. Apa benda tu? Tajuk kita pada hari ini ialah manisnya iman dan berhijrah. Seperti yang dalam hadis riwayat Ahmad, wal muhajiru man hajara al khotoya wa zanuba. Dan orang yang berhijrah ini ialah siapa yang tinggalkan kesalahan, kan, man hajara al khotoya, tinggalkan kesalahan, wa zanuba, dan dosa. Jadi biasanya kita faham hijrah ni adalah perpindahan, maksudnya perpindahan Nabi Muhammad dari kota Mekah sehinggalah ke kota Madinah. Tapi hijrah ni juga bermaksud meninggalkan dosa ataupun kesalahan yang lalu dan kita berubahlah menjadi yang lebih baik. Jadi insya-Allah hari ni kita ada bawakan tetamu khas, tetamu istimewa kita, tak lain tak bukan Encik Faisal bin Ismail ataupun lebih dikenali sebagai FBI. Apa khabar Encik Faisal? Alhamdulillah kepada ustazah-ustazah berdua ni. Wah. Belum ustazah ni, belum. Aini dan Mira, subhanallah. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya kan untuk podcast hari ni. Cantik studio dia. Siapa yang design ni? Simple tapi nice, saya suka. Cozy macam tu kan. Jadi macam mana tadi perjalanan ke Perjalanan hijrah ke perjalanan perjalanan ke sini. Terus masuk ke topik. Dari mana tadi? Dari mana hendak ke mana? Saya sebenarnya kalau sekarang ni memang bertugas secara tetaplah di Radio Zayan. Itu pun satu penghijrahan sebenarnya. Nak katakan sebelum ni dekat stesen radio yang lain yang berbentuk hiburan, memang 100% hiburan lah. Ya, tapi kali ni Zayan tu dia ada konten yang Islamik dan lebih kepada pengisian ilmu dan dakwah. Jadi ia adalah satu penghijrahan juga kerana saya memang dalam fasa sekarang ni saya mencari platform-platform yang saya boleh berkongsi dan dalam masa yang sama saya pun nak menimba ilmu. Itu memang kenalah sekarang, alhamdulillah lah. Dah semua kat situ kan? Alhamdulillah. InsyaAllah kita dah cerita dah. Ini hijrah lah tadi daripada Zayan ke sini pun hijrah juga kan? Betul. Kita nak tahu macam mana titik permulaan ataupun apa penyebab FBI nak. Masya Allah, subhanallah. Okey, ini semua saya pun pertama sekali saya ucapkan inilah Assalamualaikum lah dulu tadi lupa nak bagi salam pula kan. Syukur kerana diberi peluang untuk bersama-sama hari ini dengan Aini dan juga Mira. Bila bercakap tentang penghijrahan ni, kita ni sebenarnya bukanlah nak berhijrah tu mengatakan yang kehidupan kita ni terlampau teruk sangat dulu ke apa ke. Kan? Sebab nanti orang akan tengok macam mana saya sebelum ni, adakah saya ni kan dalam keadaan yang saya rasa macam saya dibuat dosa teruk sangat ke apa ke. Nanti orang kaitkan dengan dunia hiburan tu dengan yang dosa-dosa. So maksudnya dekat sini adalah kita berhijrah tu mungkin kita rasa dulu kita okey. Tapi dalam okey tu ada yang tak okey. Dia bercampur-campur juga lah. Yelah, kita pun bukannya baik sangat tu kan. Betul. Dalam okey tak okey. Tapi katakanlah kita berada dalam keadaan baik sekalipun, kita sentiasa ada ruang untuk ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik ini standard ni macam mana kita pun tak tahu. Cuma kita nak jadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Itu yang kita kejar sebenarnya. Selalu kita baik kita ni, kita rasa macam kita dah baik dah. Tapi di sisi manusia sahaja. Di sisi career kita rasa macam pencapaian kita baik. Di sisi wang ringgit kita, harta kita. Tapi sebenarnya kita nak kejar yang terbaik di sisi Allah, itu yang paling penting sekali. Dan saya rasa benda tu semasa saya berada di dalam fasa yang dahulu tu, dalam fasa dunia saya dahulu, dunia hiburan, saya rasa macam saya dah semua dah berada dalam keadaan baik. Kan? Dapat itu, dapat ini, macam-macam lah. Kan? Tapi rupanya ada satu benda kesedaran yang tiba-tiba timbul dekat saya yang mengatakan, ya Allah, aku dapat benda ni kan, yang kau bagi banyak rezeki atas dunia ni, sebenarnya
aku dah dapat dah kau bagi ni satu ujian yang sangat besar, tapi aku tidak dapat satu lagi bahagian, iaitu bahagian yang aku nak menjadi terbaik di sisi kau ya Allah. Tang situ yang saya macam ya Allah, rupa-rupanya bila saya dah isikan sebelah dunia saya ni terlampau banyak sangat, tiba-tiba saya tersedar yang rupa-rupanya di sebelah yang akhirat ni lah, dia jadi macam terlampau kosong. Terlampau kosong tu yang tiba-tiba timbul kesedaran, ya Allah, aku perlu buat sesuatu untuk ni kan. Mesti nak tanya pasal turning point tu kan. Yelah tu. Turning point. Time tu dekat mana, macam tiba-tiba Terdetik. Dia tengah makan ke, tiba-tiba terdetik benda ni. tak. Dia bagi ujian dekat saya. Ujian ni memang datang ni dekat kita ni selalu. Cuma kita ni nak muhasabah ke tak, nak ambil iktibar daripada itu ke tak kan. Tapi bila dia bagi satu ujian yang besar tu, tiba-tiba macam ya Allah, sebelum ni besar. Tapi kali ni besar yang tak boleh, macam aku nak elak dah. Macam tu. Sebab apa dia bagi dalam keadaan PKP dulu tu dalam tahun 2020, tiba-tiba saya diberikan seperti macam fasa yang saya tension melampau, anxiety, wallahu alam, yang sampai saya tak boleh tidur. Tak boleh tidur tu, dia ambil masa berbulan-bulan sampai saya risau. Saya jadi macam tertekan, saya jadi macam tak sihat. Saya rasa macam saya tak sihat. Saya pergi doktor berulang kali. Doktor kata tak ada masalah. Dia check semua secara mendalam kan. Fizikal apa semua tak ni. Sampai kan saya pelik, apa jadi kat diri saya ni. Kan? Saya saya balik lagi cuba nak tenang. Doktor kata mungkin sekarang ni fasa tengah COVID ni kan, jadi mungkin ramai orang tengah risau kan. Time tu pun duduk rumah je kan. Duduk rumah je kan. Ada jugalah mungkin faktor-faktor tu. Tapi saya kata saya tak boleh terima yang COVID tu adalah membuatkan saya jadi keadaan macam ni. Sebab saya rasa macam saya okey. Keluarga saya pun ada semua sekali kan. Kenapa Ya memang semua orang risau. Tapi saya tak sangka sampai saya macam tahap macam tu sekali. Sampai tak boleh tidur. Bukan semalam dua, tapi dia ambil masa berbulan-bulan. Susah sangat saya nak tidur. Sampai saya jadi, badan saya pun jadi kurus. Tak cukup tidur kan. Selera makan pun tak ada. Itu yang akhirnya bila berkali-kali pergi hospital, jadi doktor kata, nampak gaya macam cik tak ada problem kesihatan. Cuma mungkin ada masalah ni. Dia nak rujuk saya kepada psikiatris. Adalah buat ujian itu kan biasa. Ya, tapi dah jadi macam, yalah kan, kita apa aku tak kena lah. Teruk sangat ke sampai Teruk nak sangat kena tu sampai macam tu kan. Masa tu saya reject. Dan balik saya macam, ya Allah, aku tak boleh terima lah. Time tu rasa macam saya hanya duduk atas katil. Ya, berbulan-bulan lah duduk atas katil. Dan masa tu lah saya datang satu kesedaran yang macam, ya Allah, apa sebenarnya jadi kat aku ni? Yang saya tahu saya hanya menangis. Menangis. Lepas tu start lah daripada situ. Banyaklah terimbas. Macam salahnya aku ni, banyak salah aku ni. Mungkin Allah nak bagi satu ruang untuk aku sedar kesalahan aku. So kita masa tu tak tahulah, saya kata mungkin satu jentikan hidayah ke atau macam mana. Tapi dalam masa yang sama, perasaan kecewa yang mendalam. Sebab apa kecewa tu? Saya tak tahu. Kecewa mendalam tu mungkin sebab bila kecewa tu, kenapa aku jadi macam ni? Kecewa dengan diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa aku jadi macam ni? Aku ada anak isteri ni semua ni, tapi macam aku tak guna lah time tu. Dia sampai tahap macam tu. Saya rasa mungkin lah masa tu pun, yelah, bisikan-bisikan jahat ni pun sama juga. Bila kita ada dalam keadaan lemah, dia datang, ada bisik kat kita kan, kau ni tak guna, ni semua kan. So kita jadi kecewa, kita rasa kita salah yang terlampau sangat lah, sampai menyalahkan diri sendiri kan, meminta maaf dekat semua orang kan. Salah dia macam flashback tu terlampau mendalam sangat, detail. Saya rasa itulah fasanya yang kalau dalam perubatan tu dia seperti fasa kemurungan, depression, sebab dia terlampau fikirkan masalah detail-detail. Walaupun isteri saya, orang-orang sekeliling yang dekat dengan saya menasihatkan saya, jangan fikir, kita fikir ke depan, semua orang buat salah. Tapi seolah-olah masa tu aku saja yang buat salah. Aku seorang je yang buat salah masa tu. Orang lain tak buat salah seteruk aku. So dia punya graf untuk saya, motivasi saya terlampau down ke bawah sangat. Kira lowest point lah dalam hidup saya. Tapi macam mana saya nak bangkit? Saya rasa macam masa tu dah tak ada dah harapan. Itulah yang selalu dihadapi oleh orang yang selalu kemurungan kan. Kita tak ada harapan dah.
Tapi padahal saya rasa macam, apa masalah yang aku ni kan? Tapi tiba-tiba disebabkan oleh tak ada tidur tu kan. Okey. Saya satu kesedaran yang daripada segi pengisian agama tu yang saya kata tadi tu, yang lompong besar, yang kosong tu. Rupa-rupanya saya macam, okey, aku dah lama sebenarnya ni aku tak baca Quran betul-betul ni. Ni sendirilah ni, sendiri. Kan? Tak baca Quran betul-betul ni. Aku ni tahajud pun aku tak peduli. Kan? Aku tak betul-betul solat-solat pun kadang-kadang lah, masa dunia dulu tu asyik duk fikir pasal kerja je. Sampai kan ada tertinggal, ada lambat. So sampai tahap macam, ya Allah, aku tak beratkan langsung hubungan aku dengan kau ni. Sedangkan kau bagi aku macam-macam. Masa tu dia bertembung perasaan tu. Yang kecewa tadi, Lagilah rasa kan. dia tambah. Ya Allah, macam mana ni? Tapi yang jahat tu pun duk ni juga. Engkau ni tak guna. Itu yang kalau kita tak ada Allah, kita tak ada Islam, habis. Dia boleh tamatkan macam tu je. Betul. Boleh terjemah bangunan, boleh buat macam-macam yang di luar fikiran kita. Tapi bila kita ada Allah tu, kita berdoa dekat dia. InsyaAllah. Masa time tu lah, doa kita paling ikhlas sekali. Betul. Saya dah tak boleh buat apa dah. Ya Allah, Engkau bagilah penyayang kepada aku, Ya Allah. Aku tak ada jalan keluar. Kan? Bagi aku jalan keluar, Ya Allah. Bagi aku jalan keluar. Saya tak nampak langsung jalan keluar dalam hidup saya masa tu. Saya macam satu round yang aku pusing hari-hari sama je. Fikir benda yang sama je. Fikir benda yang sama. Atas katil menangis, atas katil menangis. Tapi syukurlah Allah bagi masa tu, masa semua orang duduk dalam rumah. So tak ada siapa yang sedar pun. Semua orang mungkin berada dalam circle yang sama, cuma tahap je berbeza. Ada orang yang mungkin tak teruk sangat macam saya. Ada orang yang sama macam saya. Ataupun ada orang yang lagi teruk. Wallahualam. Tapi masa tu saya rasa saya paling teruk. So circle tu hari-hari, Ya Allah. Tapi time tu lah ya. Time tu lah bila yang tak boleh tidur tu, yang fikir macam-macam tu. Okey, aku hanya ada Allah saja. Sedangkan anak isteri aku semua tidur sama je. Saya mulalah buka Quran. Quran ya. Quran ni bukannya dulu saya tak buka. Tapi dulu tu penghayatan tu kurang. Tapi bila dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan Allah tu, tiba-tiba Allah bagi macam ada ayat-ayat tu yang memang terus masuk. Dia terus datang. Ya Allah, Engkau tujukan dekat aku ni, Ya Allah. Aku banyak buat benda-benda ni yang teruk ni. Kadang bila datang ayat-ayat azab tu, terus rasa macam lagi menangis saya masa tu. Lagi menangis, Ya Allah, aku dah teruk ni, jauh ni. Tapi bila setiap kali datang ayat azab, dia akan diikuti dengan Allah pujuk balik. Kecuali mereka yang bertaubat, yang kembali ni, maka aku akan hapuskan dosa dia. Time tu, Ya Allah kan. Kau terima aku balik, Ya Allah kan. Aku ni banyak salah dan dosa aku. Kau terima aku, kau pulihkan aku balik, insya-Allah aku akan terus berada dekat jalan kau ni, Ya Allah. Aku minta sangat-sangat. Cuma bagi aku jalan keluar. Daripada paksaan saya tu kan, saya rasa Allah pun paksa saya untuk kembali buka. Lepas tu masa itulah saya betul-betul bertahajud, jaga solat semua kan. Time tu lah Allahu Akbar. Saya tak tahu lagi apa ke depannya. Boleh cerita lagi ke ni? Panjang ni. Ya, tak apa. Sangat panjang ni, tapi sesuatu yang sangat menarik untuk saya kongsi. Sebab masa tu saya jadi sangat-sangat pasif. Saya bukan jadi diri saya. Ada siapa-siapa penguat kat belakang atau pendorong Sudah untuk pastilah isteri saya. Masya-Allah. Isteri saya kan, saya sangat-sangat hargai dia. Dan juga mak ayah saya. Yang tahulah. Faham lah kan, dia faham. Sebab kita masa tu kita tak nak orang lain tahu. Yelah. Nak keluar rumah pun kan, mujurlah PKP, semua orang pakai mask. Itu pun nak pakai mask, pakai kopiah, kita takut juga orang kenal. Sampai macam tu sekali. Ini memang detail saya cerita untuk YM ni kan. InsyaAllah. Special eksklusif sikit lah. Memang rasa macam dah tak ada dah harapan untuk aku. Tapi sebagai orang Islam, kita, Ya Allah, Allah ada. Time tu rasa macam, Ya Allah, aku perlukan kau, Ya Allah. Kau tolong aku, Ya Allah. Setiap hari saya berdoa dalam solat saya. Bukan saya nak bagi tahu saya buat solat tu, tak. Tapi dalam keadaan saya terpaksa macam tu, Allah wujudkan satu suasana untuk engkau hanya engkau dengan aku saja. Betul. Kan? Hanya engkau dengan aku saja. Engkau boleh minta dekat aku saja sekarang ni.
Masa itulah ya Allah. Kan aku ni tak ada apa-apa pun. Kau bagi je aku dekat semua. Bagi semua dekat aku ni. Harta benda aku, anak isteri aku, semua kau bagi dekat aku. Semua kau punya. Kan mungkin selama ni saya rasa macam saya punya. Mungkin selama ni kita dah isi terlampau banyak sangat keduniaan dalam hati kita ni. Hatta kita satu hari bila Allah sedarkan kita, rupa-rupanya nak tidur pun dia punya. Allah. Betul. Kan? Betul. Nikmat tidur tu kalau dia tarik habis lah. Jadi masa tu saya tak ada pilihan. Saya hanya minta dekat dia dan akhirnya Allah ni maha mendengar. Dia maha pengasih, maha penyayang. Saya minta jalan nak keluar. Jangan keluar. Padahal saya dah tak tahu apa nak berlaku kat diri saya. Kawan saya yang saya share masalah ni, seorang saja. Nama dia Farouk. Dia kata ada seorang ni jemaah tabligh tengah keluar. Padahal tengah PKP, tapi dia orang ni Allah bagi satu kelebihan untuk keluar, bergerak untuk menyantuni umat. Oh, boleh. Dibenarkanlah. Bukan dibenarkan, tapi Memang dia nak keluar lah tu. memang nak keluar dan masa tu Allah permudahkan. Bagi saya, Yelah, time PKP kan memang disekat keluar kan. tapi dia orang ni tetap bergerak. Ah. Hebatnya dia orang ni kan. Jadi saya pernah jumpa dulu ustaz yang memimpin ni, tapi masa tu dia ajak saya pun macam tak terbuka hati lagi masa tu. Tapi kali ni saya kata tak apalah. Mungkin ini yang Allah nak bagi. Dia datang, dia dengar masalah saya bagi tahu dekat dia. Kata tak apa bang, jom kita bawa abang keluar. Pertama kali ni saya nak keluar berdepan dengan publik masa tu lah. Tapi hati saya macam ya Allah, Selepas boleh berapa bulan tu? Selepas berapa bulan apa? Bolehkah selepas lebih kurang dalam 5 bulan? Boleh aku nak keluar ni. Tapi saya tak ada pilihan, saya ikut juga ustaz tu. Maka keluar itulah saya seperti dikurung di dalam sangkar kan, bersama dengan jemaah yang lain 3 hari yang bagi saya cukup hebat dalam hidup saya, yang saya rasa macam okey, inilah dia 3 hari yang sepatutnya diamalkan sehari-hari, penuh dengan pengisian ilmunya, penuh dengan zikirnya, penuh dengan tausiahnya, perkongsian kisah Nabi dan para sahabat, dan amalan-amalan sunnah. Bangun tidur, sampailah tidur balik. Yelah, Jadi benda tu, ya Allah, inilah yang sebenarnya aku cari. Yang sebenarnya ruang kosong ini perlu diisi dengan amalan-amalan ini. Yang selama ni mungkin aku rasa macam aku isi sikit-sikit pun tak apa. Macam itulah. Inilah kan manusia sebenarnya kan. Kita ni terlampau alpa dengan urusan dunia sampaikan kita rasa macam kita dah dapat semuanya padahal jiwa kita kosong. betul. Time tu barulah saya sedar. Rupa-rupanya aku ni tak ada apa-apa pun. Ya, hati aku kosong. Kan, sampaikan Allah bagi kesedaran macam ni sekali. Dan sampaikan Allah terpaksa tarik nikmat tidur saya untuk menyedarkan saya. Jadi selepas 3 hari itu saya rasa macam satu suntikan yang baru dalam hidup. Bila saya keluar, bila saya balik ke rumah, isteri saya tengok perubahan, saya boleh bercakap, saya boleh share dengan dia something yang positif. Dan dia kata dekat saya, abang, lepas ni abang keluar lah. Abang keluar lagi dengan dia. Ada lagi tak ruang? Saya kata, awak dah menyampah dengan saya ke? Allah. tak, dia kata dia nampak perubahan pada diri saya, ya kan? Itu saya gurau je. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu dalam masa PKP itu juga hebatnya jemaah ni, Allah memang gerakkan mereka dari satu tempat ke satu tempat. Barulah saya kenal siapakah mereka sebenarnya, bagaimana mereka menyantuni. Rupa-rupanya dia orang hanya nak ajak kita ke arah kebaikan saja. Kita ni yang mungkin terhijab ya, dengan banyak sekali urusan-urusan kita dunia, sampai ke terhijab hati kita kan. Dan start daripada itulah perubahan demi perubahan berlaku dalam hidup saya. Dan saya hanya berazam, ya Allah, ya, kau dah pulihkan aku sedikit. Dan memang masalah saya daripada tak boleh tidur tu sedikit demi sedikit tiba-tiba Boleh tidur. selesai. Selesai masalah. Slow dia selesai. Dan banyak lagi urusan lain yang selesai, yang kalau saya nak rungkaikan dekat sini memang mungkin boleh jadi 3 hari dah untuk podcast ni. Tapi itulah alhamdulillah satu nikmat yang membuatkan saya rasa macam saya perlu buat satu perubahan dalam hidup saya, dan saya perlu tinggalkan macam tadi hadis Nabi kata tu kan,
perlu tinggalkan. Dan Nabi juga kata kalau kau tinggalkan sesuatu kerana Allah, ya, pasti dia akan gantikan dengan lebih baik. Itu pasti. Ya, saya berhenti setakat dulu untuk bagi ruang kepada host kita, insya-Allah. Okey, baik. Masya Allah, kita dah dengar apa dia turning point FBI, macam mana dia meninggalkan kesalahan yang dulu lah kita letakkan menjadi yang lebih baik daripada yang dulu. Sebab kalau ikutkan pun, saya tak ingat hadis ke ayat Quran yang Allah ada kata, jadilah yang lebih baik daripada yang semalam. Rugi orang yang hari ni dia sama seperti yang semalam. Betul kan? Baiklah, okay, kita dah tahu pasal turning point, dan kita nak tahu pula apa cabaran yang Encik Faizal hadapi semasa penghijrahan. Sebabnya kita pasti, macam saya sendiri pun, kalau kita nak berubah daripada kita yang dulu, banyak sebenarnya ujian, dan kita rasa macam nak patah balik kepada yang lama. Jadi apa cabaran terbesar lah yang paling Encik Faizal pernah hadapi? Wow. Sebaik saja nak buat perubahan besar dalam hidup, sebaik saja saya kata saya nak tinggalkan, kan? Tiba-tiba datang ujian. Datang terus. Bukannya jenis macam kau tunggulah nanti apa semua, kan? Dalam fasa saya tengah keluarkan jemaah tu, orang awam tak tahu, ya, stesen TV radio pun belum tahu lagi. Tapi disebabkan mungkin saya dah lama tak keluar TV, ada satu stesen TV keluar, offer saya. Dia WhatsApp saya. Sampai sekarang WhatsApp tu saya masih simpan. Dia kata, Cik Faizal, saya nak cek jadual Cik Faizal lah. Masya Allah. Sebab kami nak buat rakaman rancangan ni. Cik Faizal, available tak? Dia bagi dah, dia nak ambil dah saya. Tapi saya tengok apa tahu, program tu sama macam saya buat dulu. Terus ujian tu datang. Padahal nak berubah ni. Ya Allah, aku nak berubah ni. Aku pasti akan nak tinggalkan apa yang aku buat ni, yang melalaikan aku. Datang betul-betul program yang sama macam dulu. Saya tak kata program tu teruk. Tapi saya kata bila saya ada dalam suasana tu, saya akan lalai. Kan? Jadi sebab bagi saya, bila saya dah tersedar kenapa dulu saya boleh ketepikan soal solat ni, macam ambil ringan. Sebab apa? Sebab apa yang saya buat. Contohnya saya bercakap untuk program tersebut. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat adalah benda-benda yang memberikan kesan kepada hati. Kan? Kita tak boleh tengok, kan? Contohnya aurat perempuan dan sebagainya. Benda tu hari-hari terdedah. So bila kita tengok terus, dia akan bagi hati kita hitam, titik-titik hitam tu lama-lama tebal. Jadi bila daripada segi ibadah pun kita ambil ringan, kan? Termasuk juga bila saya dengar hari-hari lagu apa yang dengar, bukannya lagu nasyid, tak, lagu hiburan, total hiburan, lirik dia macam-macam lagi. Termasuklah apa yang saya cakap, saya tidak mengajak orang ke arah kebaikan, tapi saya ajak orang untuk tengok benda yang mungkin lara, kan? Jadi benda tu bagi kesan kepada hati saya sejak beberapa lama saya dalam bidang tu. Jadi bila saya kata nak berubah, of course saya kena tinggalkan semua ni. Datang pula tawaran tu, bukannya main-main, kan? Offer TV ni kalau satu episod 5,000, contoh, saya bagi contoh. Dia bagi saya 8 episod, dah berapa dah? Tak goyang tu. Tak goyang tu. Kalau tengok amount duit. Tapi saya macam, ya Allah, macam mana ni? Saya bincang dengan isteri saya. Saya ni tak buat apa dah sekarang ni, tapi tiba-tiba datang offer ni. Tapi isteri saya, subhanallah, Allah bagi satu kefahaman, kekuatan dekat dia. Kita dah janji nak tinggalkan, tolak aja. Terbaik. Saya macam, ya Allah. Okey. Okey, dah isteri support macam tu sekali, saya tinggal. Tinggalkan. Saya beritahu dekat ni, kata saya ada komitmen lain, saya minta maaf. Kan? Tapi inilah kuasa Allah. Itu yang dalam ayat apa tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, ya, pasti Allah sediakan jalan-jalan untuk keluar. Jalan-jalan keluar. Saya tinggalkan itu, saya tak tahu apa akan jadi dekat saya. Tiba-tiba ada satu stesen radio Zayan. Dia Mawi ni, dia jumpa saya sebelum tu dekat satu program. Program tu pula memang terjentik hati tiba-tiba saya. Dia pasal penghijrahan. So saya masuk program tu, Mawi jumpa. Lepas tu Mawi pergi dekat saya, Mawi cerita dekat belakang ni, orang kata, okey, jomlah call FBI buat video. Okay, saya kata masa tu saya dah bersedia dah. Okey, nak cerita sikit-sikit, kan. Okey.
Kalau macam tu tak apalah, untuk kebaikan, dan saya pun dah ditarbiah dalam jemaah tu, kalau kita nak cerita kebaikan, kita cerita je. Itulah dakwah. Betul. Nah, jadi saya ceritalah dekat masa conference video tu. Kemudian video tu jadi viral. Wah. Jadi viral. Paling tinggi tontonan di Facebook Zayan masa tu. So ramai orang mencari saya. Termasuklah stesen TV. Termasuk ni. Bila saya tolak yang tadi tu, Betul. Banyak yang datang. Kan? Betul. saya tolak 8 episod rancangan hiburan tu. Kemudian yang menggantikan Lebih baik kepada saya adalah TV Al-Hijrah. Masya Allah. Masa tu dia nak buat satu program, dia tengok saya nak main program tu. Masya Allah. Daripada 8 episod, yang saya dapat di TV Al-Hijrah adalah 13 episod. Masya Allah. Subhanallah. Lagilah Allah ganti Lagi lebih banyak. baik. Ganti lebih baik. Dah lah, lepas 13 tu sambung pula 21. Masya Allah. Oh, jangan kira lah duit saya berapa semua. Jangan. Bukan pasal duit. Tapi Dia tengok letak tepi kebesaran Allah SWT. Janji dia tu benar. Saya dapat rasa sendiri. Saya dapat saksikan sendiri. Ini Allah punya kuasa ni kan. Lepas 21 saya dapat berterusan dengan TV Hijrah sampai sekarang. Sampai sekarang. Betul. Bermakna dekat sini, tak apa, jangan risau kau tolak tu. Sebab kau nak tinggalkan apa yang melalaikan kau tu. Allah ganti. Sampai nikmat yang paling besar adalah dia izinkan saya untuk bawa jemaah umrah tahun 2022. Masya Allah. 5 kali saya dapat ke Tanah Suci. Kali pertama saya dapat dekat sana 2 bulan saya duduk sana, daripada Syaban sampai Ramadan. Bayangkan. 2 bulan saya dapat itikaf dekat sana. Subhanallah. Ini adalah nikmat paling besar sekali. Dan selepas itu, berterusan, saya ingat saya akan dapat rezeki itu saja. Tidak. Dalam masa saya bawa jemaah tu, saya dah atur jadual saya. Radio Zayan datang dekat saya. Abang, kami nak abang bersama kami untuk direction baru kami, ilmu dengan dakwah kami selama 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memang betul, bila kita tinggalkan itu, dia buka jalan-jalan yang tak pernah kita sangka pun. Subhanallah, sampailah sekarang ni saya ada peluang untuk buat pondok warga emas pula. Lepas tu saya dapat bersama Yayasan Maghfirah sampai setahap. Saya rasa mungkin Allah nak bagi lagi banyak, saya tak tahu. Tapi saya setakat ni, saya bersyukur sangat. Lepas saya tinggalkan sesuatu, Allah bagi dekat saya non-stop. Masya Allah. Non-stop. Alhamdulillah. Itulah orang kata rezeki tu kita jangan takut rezeki kita terhalang, sebab Allah yang bagi rezeki. Benar, sangat benar. Bukan orang kan. Jadi masya Allah terbaik. Ya, sebab tu saya kata untuk ustazah berdua yang tu dah ada lama dalam suasana ni, tak payah fikir pasal lain dah. Buat aja ni kan. Lagi satu, kita buat ikhlas kerana dia. Jangan kerana nama, jangan kerana view, jangan kerana likes. Kan? Kalau kerana view, kerana like, Yayasan Maghfirah buat podcast ni apa like niat dah lain lah. Contoh dia macam tu kan. So ada saja ruang, kita buat. Ada ruang, kita buat. Itulah dakwah kita sebenarnya. Dan jadikan dakwah tu sebagai maksud hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah. Yang penting kita jaga niat. Setiap apa yang kita buat, kita ni kan. Benar. Allah, insyaAllah. Baiklah, kita dah tahu mengenai cabaran tadi. Kita FBI ada tak ayat motivasi ke ataupun ayat Quran yang menjadi pegangan FBI selama ni untuk menguatkan istiqamah dalam penghijrahan ni? Sampai sekarang ni. Saya rasa yang tadi itu paling ni sekali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, tu memang. Tapi saya amalkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yang Allah tidak akan membebani kamu dengan sesuatu yang kamu tidak sanggup tanggung kan. Dan dalam masa yang sama, saya banyak hari-hari saya akan revise. Saya minta maaf lah, ini bukan nak kata saya ni hebat, tak. Tapi saya akan sehari-hari saya takkan ketinggalan surah-surah yang lazim macam Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, untuk saya ulang hari-hari supaya benda tu masuk. Kan? Lepas tu apa lagi ya? Al-Mulk dengan ni waktu malam lah. As-Sajadah waktu malam. Dan nikmat paling besar sekali bila Allah dulunya bila
dekat point masa saya sibuk tu, nak baca ayat Quran pun payah kan, nak buka Quran pun payah. Tapi sekarang ni dia bagi satu ruang untuk saya berjaya hafal. Masya Allah. So beberapa surah seperti Sajdah, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah tinggal lagi 20%, mudah-mudahan doakan saya. InsyaAllah. Amin. Semoga Mudah-mudahan. dimudahkan. So benda tu saya main dengan Quran hari-hari sekarang. Dan saya bukan apa, saya nak ajak semua jugalah untuk jadikan Quran ni kehidupan kita. Kehidupan kita. Sebab itu adalah kalamullah kan. Hari-hari Allah nak bercakap dengan kita. Betul. Dan sampaikan tahap yang saya boleh share tips ni untuk ajak ramai-ramai ya, keluar masuk rumah ke apa ke, kalau kita tak dapat membaca, tak ada ruang membaca, dengar. Sekarang ni app banyak kan. Yelah, betul. Dengar. So biar kita membaca dalam masa yang sama, kita tak sempat. Kita dapat masukkan ke dalam telinga kita. Kan masa membaca tu dah tentu mata. Mata. So kena suap ya, kena suap semua panca indera kita ni dengan Quran. Di samping majlis-majlis ilmu. Itu caranya untuk saya berada dalam suasana sepanjang masa. Sekarang ni tak adalah dekat buka kereta nak dengar lagu, tak ada. InsyaAllah. Memang saya akan terus sambung Bluetooth dia. Quran. Quran ataupun ada ceramah. Zayan dengar sikit. Sebab Zayan ni ada ilmu dia kan, ada pengisian dia kan, lagu-lagu nasyid semua. Jadi benda tu adalah satu praktis yang saya rasa sangat berkesan. Yelah, betul. Sangat berkesan sebab saya nak tinggalkan dulu pendengaran, penglihatan saya ni semua dah disuap dengan benda-benda lain, benda-benda lara kan. Sekarang ni saya nak gantikan dia. Bukan senang. Betul. Itu yang Allah bagi proses tu. Proses tu sekarang ni saya nak ganti, saya nak masukkan benda ni lah. Ilmu-ilmu ni. Alhamdulillah lah, satu ruang yang saya sangat syukur juga. Dan saya harap semua dapat, ustazah berdua ni dapat jugalah mendoakan semoga saya dapat istiqamah. InsyaAllah. Sebab istiqamah tu payah. Payah betul. Itulah dia, saya sedang memaksa diri saya untuk dalam berada dalam suasana. Tak kisahlah suasana tu dekat mana. Dekat tempat kerja, dekat dalam kereta, bersama anak-anak. Sebenarnya panjang lagi nak cerita ni, tapi saya serahkan balik lah. Ayat Quran pun kita tahu dia firman Allah yang pasti kan. Macam tadi pun Cik Faizal dah sebut, wa may yattaqillah kan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Jadi itu ada firman Allah yang pasti, kita yakin dengan ayat tu. Sebelum ni mungkin kita baca je tak menghayati. Jadi bila kita menghayati, siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Benar. Jadi benda tu pun bila kita yakin kan, masya-Allah kan. Ada nampak kesan perbezaan sebelum kita faham menghayati dengan kita dah menghayati ayat Quran tersebut. Oh, kan? sangat. Lain. Terbaik. Jadi insyaAllah sebelum kita menamatkan sesi YM Podcast kita, mungkin ada habis sedikit. dah. Itulah. Dia dah bagi sign. Aduh. So kita ada minta sedikitlah pesanan ataupun Itulah. nasihat daripada FBI untuk kita semua yang nak berubah juga ke arah lebih baik, dan juga kepada penonton-penonton kita lah insyaAllah. Seronok sebenarnya nak bercerita ni, sebab kadang-kadang orang kena dengar real story kan. Betul. Kadang-kadang Baru feel lah. baru feel. Sebab saya merasai benda tu, boleh katakan dua alam yang berbeza. Alam yang saya jauh daripada Allah tu. Dan sekarang ni Allah bagi satu suasana yang luar biasa lah. Cuma saya takut benda ni bila Allah bagi banyak ni sampaikan saya. Kan saya takut, ya Allah, kan, kau jangan bagi aku lalai kan, dengan nikmat-nikmat yang kau bagi ni, ya Allah. Dan jadikan setiap apa yang saya lakukan, termasuklah yang hari ni bersama dengan Yayasan Maghfirah ni, adalah satu ibadah. Saya nak, saya pergi kerja dekat Konti Zayan kan, satu ibadah. Saya pergi mana-mana saja bersama dengan keluarga bercuti kan, adalah satu ibadah. Saya nak benda tu berada dengan saya sekarang ni sepanjang masa sampai saya tak ada lagi lah. Itu niatnya. Dan untuk penonton, untuk pendengar podcast ni, ya, untuk ustazah berdua ni, ya, sebenarnya kita sentiasa ada ruang untuk upgrade diri kita. Upgrade diri kita. Sebab untuk berada di sisi Allah ni, kita perlukan apa tahu? Kita standard takwa paling tinggi. Tapi takwa paling tinggi ni kita tak tahu kan? Tak tahu dia punya level macam mana. Takkan dia satu hari, aku dah level takwa dah. Tak boleh, kita tak boleh. Tak tahu kan. Takwa Yakin ni, kan. yes.
dia tak ada limit sebenarnya. Tak ada limit ni sampailah kita dapat apa? Dapat anugerah yang terindah, syurga Allah SWT. Masya-Allah. Itulah dia yang kita kejar sebenarnya kan. Dan sekarang ni zaman yang sangat-sangat mencabar. Sangat mencabar terutamanya untuk anak-anak muda yang perlu memilih di dalam hidup mereka, ya, sama ada nak utamakan karier ke atau apa, tapi keperluan hidup ni daripada segi kerja ni sangat-sangat penting. Tapi ramai orang terperangkap. Terperangkap yang mengatakan, okey, aku perlu utamakan ni, dan dalam masa yang sama mereka tak sedar. Mereka meletakkan agama sebagai part time. Sebenarnya kita perlu utamakan agama tu terlebih dahulu. Betul. Itu yang nombor satu. Sebab Allah dah janji dah, kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Betul. Mesti punya. Betul. Sebab selama ni kita terperangkap dalam sistem mungkin. Sistem pendidikan yang terlampau mengejar grade. Betul. Ya. Ilmu-ilmu yang bukannya ilmu bermanfaat, ya. Tapi penekanan terhadap ilmu agama tu sangat-sangat kurang. Betul. Bila kita dah ada dalam sekolah yang dahulunya, saya baru tersedar, dulu hanya berapa jam je agama. Menjadikan akhirnya kita membesar dalam suasana yang mementingkan dunia semata-mata. Agama tu kurang. Bukan kita kata dunia tu tak penting, ya, tapi dalam keadaan kita nak mengejar dunia, kadang-kadang kita cicir banyak. Jadi kita, kalau Allah bagi sekarang ni kan ada jentikan sedikit ni, kalaulah rasa hidup tengah susah ke, banyak masalah ke, kan, ada orang yang daripada segi kekurangan duit, dia rasa yang dapat menyelesaikan masalah dia adalah duit juga. Faham. Kan, ada orang yang sedang dalam keadaan tertekan kerana perkahwinan dia rasa dengan selesaikan ni cari kahwin lain. cari kahwin lain. Cari, Lain betul tak? macam. Betul. Tapi sebenarnya segala penyelesaian itu, ya, hanya datang daripada satu, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat dulu saya dalam keadaan tak tidur, saya perlu cari doktor. Saya perlu ambil pil tidur dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya bila saya cari Allah, Allah selesaikan semuanya. Selesaikan bukan saja tidur. Dia selesaikan semua masalah-masalah kita. Saya nak rungkaikan sesuatu terlampau banyak. Termasuklah dia akan memperelokkan ahli-ahli keluarga kita. Dia akan bagi suasana yang baik. Dia akan bagi datangkan kawan-kawan baik kepada kita. Berada dalam program-program yang baik. Masya Allah, saya boleh bagi tahu ini adalah satu yang benar, yang sangat-sangat tepat dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut untuk berubah. Berubah kerana Allah. Pasti Allah akan bagi kebaikan kepada kita, adik-adik keluarga kita. Anak-anak saya Alhamdulillah. Daripada dulu sekolah biasa, sekarang ni mereka pun dah menghafal Quran dalam tahfiz. Ini adalah satu nikmat yang saya tak dapat nak gambarkan. Dan mudah-mudahan Allah akan kekalkan kita dalam suasana ini, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Syah nampak tu. Kita kalau nak berubah ni, jangan terus down. Jangan terus nak berhenti. Orang cakap kalau kita rasa macam lelah, jangan berhenti. Rehat dulu. Masya Allah. Lepas tu kita sambung balik. Betul tak? Saya ni pun jauh lagi sebenarnya. Cuma nak cari suasana. Kita kena wujud dalam suasana. Sebab sekarang zaman sekarang ni, kalau kita tak cari suasana tu, kita akan mudah dibawa arus. Sekarang ni banyak sangat cabaran. Kita pun tahu. Segala-galanya yang haram nak dihalalkan. Kita takut benda ni. So tolonglah cari suasana untuk, at least untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, supaya kita nak semua yang ada dengan kita ni, kawan-kawan kita, ya, semuanya masuk syurga Allah sama-sama. Amin. InsyaAllah. Jadi insyaAllah terima kasih kita ucapkan kepada FBI sebab kita tetamu jemputan kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi kepada penonton yang di luar sana yang nak berubah, jangan takut untuk berubah dan niat kerana Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah teruskan bersama kami di YM Podcast, santai, berhikmah, dan contemporary. Alhamdulillah, terima kasih banyak. InsyaAllah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.